pergi ke Betul dah di atas sekali. dah tadi. Maksudnya saya pergi dekat. Okey, saya kena share dari page tu tadi. Okey, tapi saya buat save link tu boleh juga Boleh Ustaz. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'assir alaina. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terlebih dahulu insya-Allah sama-sama kita memulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Allah ya Jami' yang maha mengumpulkan. Allah mengumpulkan kita pada saat ini, di rumahnya yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di hari yang mulia ini. Masya Allah, terkumpullah segala kemuliaan. Ini tanda-tanda Allah memuliakan seseorang hambanya. Apabila Allah memudahkan, Allah melorongkan, Allah memilih dia untuk berada di taman syurganya yang sementara di dunia, sebelum dipilih masuk ke taman syurga Allah yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada pihak Masjid Mahmudiyah
Putrajaya. Dan masjid ini Masya Allah sangat indah. Masuk saja kawasan tadi nampak sekolah rendah depan tu kan, sekolah rendah Mahmudiyah. Lepas tu nampak taman mainan. Bawa anak-anak kan, tapi sekolah tutup. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Dan saya lihat mungkin sebab slot saya ni diletakkan di awal, khusus untuk para muslimat dahulu, Masya Allah. Jadi kebanyakannya muslimat ada depan ni, dan ada juga para muslimin di belakang. Subhanallah, mungkin para suami sekalian lah. Jadi Alhamdulillah, dan selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita sangat merindukan susuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah yakinlah bahawasanya Nabi Muhammad tahu kita sedang berkumpul demi menyatakan dan membuktikan rasa cinta kita kepada Allah, demi menyatakan dan membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah barang siapa yang dalam hatinya ada rasa cinta kepada Rasulullah, janji Rasulullah, kata-kata Rasulullah bersabda kepada seorang Arab Badui bila ditanya, apa persiapan kamu untuk bertemu dengan kiamat? Lalu orang Arab Badui ni orang kampung, orang asli lah kalau kita. Lalu terus menjawab, dalam hatiku ya Rasulullah ada cinta kepadamu. Aku ni ya Rasulullah salat biasa, puasa biasa, maksudnya tak banyak ibadah, tapi dalam hatiku ya Rasulullah ada rasa cinta kepadamu. Lalu jawapan Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Jadi mudah-mudahan dalam hati kita setiap hari ada rasa cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, nak berkumpul berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi yang barakah ini, kita tahu bulan Ramadan Allah buka segala pintu doa, mustajab doa, orang yang berpuasa dan sebagainya. Jadi antara doa yang kita boleh minta saban hari ialah, ya Allah izinkanlah untuk aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah makbulkan dalam bulan ini, kalau kita dapat jumpa, kita boleh bermimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah ada bersabda, barang siapa yang bermimpi berjumpa denganku, dia benar-benar berjumpa denganku. Masya Allah. Sebab syaitan ataupun apa-apa makhluk bayangan tak akan muncul. Bayangan Rasulullah ataupun apa-apa tak boleh menyerupai Rasulullah, melainkan benar-benar Rasulullah seolahnya menziarahi kita sekiranya kita bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon dengan Allah supaya Allah menyatukan kita dengan Rasulullah, Nabi kita, Nabi yang tak pernah kita jumpa, yang tak pernah kita lihat dengan mata, suaranya tak pernah kedengaran dengan telinga. Mudah-mudahan Allah akan menyatukan kita sebagaimana Allah satukan kita pada pagi ini. Dan ketika itu di hadapan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi tajuk yang dipilih pada pagi ini, sebelum tu tanya khabar dululah kan. Serius je Ustazah ni. Live pun serius. Sebenarnya kalau ada live ni dia automatik jadi serius lah. Lepas ni 2 rius. Okey. Jadi tajuk ni bebas kan. Pihak penganjur kata kuliah umum. Lepas tu subhanallah, saya pun bawa lah satu kitab, namanya kitab Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini ada 3 jilid. Ini jilid pertama. Dia mulakan dengan tajuk akhlak, kemudian tajuk ikhlas, kemudian antara penghujung bab kitab ini iaitu bab tawakal. Di belek-belek jumpalah satu tajuk. Dan itulah tajuk yang akan dikupas pada pagi ini, iaitu tajuknya yang berbunyi masuk syurga tanpa dihisap. Masuk syurga tanpa dihisap. Subhanallah. Pernah tak minta doa dengan Allah untuk masuk syurga tanpa dihisap? Pernah. Kuat tak? Kerap tak? Sentiasa tak minta? Nak angguk bersalah, betul kan? Nak kata kita tak istiqamah dan kita sangat lemah berdoa dan kita sangat malas berdoa. Kadang-kadang kita minta doa bab dunia banyak sebab kita duduk di dunia dan kita menghadapi kesedihan dunia. Jadi kita banyak minta berkenaan dengan dunia. Subhanallah, kita tahu syurga Allah itu sangat mahal.
Syurga Allah itu sangatlah nilainya sangat tinggi. Jangan sesekali kita rasa kita ni layak masuk syurga Allah. Jangan sesekali kita rasa masuk syurga Allah itu mudah. Bahkan kita layari kehidupan setiap hari, tidak ada rasa bimbang kalau mati hari ini bagaimana nak dihisap. Kalau mati hari ini bagaimana keadaan kita, mampu tak nak jawab soalan-soalan alam kubur dan sebagainya. Jadi bila kita sebut masuk syurga tanpa dihisap, saya sendiri pun dari satu sudut selalu rasa macam tak layak nak minta sampai tak minta. Pernah tak kita rasa macam tu? Sebab kita dengar golongan yang akan masuk syurga tanpa dihisap hanya 70,000 orang sahaja dalam hadis yang sahih. Dan dalam kitab ini pun menukilkan hadis tersebut. Dalam banyak kitab Riyadhus Shalihin contohnya, memang disebutkan jumlah yang masuk syurga tanpa dihisap hanya 70,000 orang. Kalau kita nak himpun umat Islam daripada zaman Rasulullah sampai sekarang, rasa-rasa dah cecah bilion belum? Dah cecah bilion. Hari ini penduduk bumi ada lebih kurang 6 ke 7 bilion. Jadi umat Islam dalam 2 ke 3 bilion. Bukannya jumlah yang paling ramai, bukan separuh. Jadi ini yang saat ini kalau himpun daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 tahun dahulu, para sahabat terlebih dahulu memimpin masuk syurga tanpa dihisap. Kemudian para tabi'in, kemudian para salafus salih, wali-wali Allah. Jadi siapa kita ni nak dipilih oleh Allah untuk masuk syurga tanpa dihisap? Namun insya-Allah pada pagi yang barakah ini kita akan kongsikan berita gembira. Bukan nak suruh kita berangan, tidak, tapi nak suruh kita kuat untuk berdoa kerana tak mustahil untuk kita tergolong di kalangan masuk syurga tanpa dihisap. Jangan sesekali kita rasa macam ni. Rasa tak layak, tak apalah, asal masuk syurga, dihisap pun tak kisah. Kita tahu hadis yang sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hisap yang paling pendek bagi setiap manusia 50,000 tahun. Hisap di mana tu? Di padang mahsyar, 50,000 tahun. Lama ke sekejap tu? Sangat lama. Baiklah, kalau kita nak sebut berhisap, cuba kita hisap apa yang kita buat semalam setiap saat. Mampu tak? Bangun pukul 4.30 contoh, 4.31 buat apa, 4.32 buat apa, 4.33 buat apa, 4.4. Setiap minit kita nak hisap, nak catat kita buat apa, sampailah tidur balik. Dan tidur tu pun akan dihisap tidur kita bagaimana. Itu baru satu hari semalam. Kita tak akan mampu nak hisap tentang diri kita walaupun satu hari. Tak payah cakap satu hari, setengah hari, boleh tak? Tak boleh. Tapi kita akan dihisap setiap saat, setiap jam, setiap umur kita daripada sejak balik sampailah sekarang. Dan akan dihisap setiap saat itu melibatkan semua anggota. Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, serentak semua akan dihisap. Masya Allah. Sebab itu hadis Nabi sebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisap diri kamu sebelum kamu dihisap. Barang siapa yang menghisap dirinya di dunia, maka ringanlah hisapnya di akhirat. Dan barang siapa yang tidak menghisap dirinya di dunia, maka beratlah hisapnya di akhirat. Sebab kita kadang-kadang suka hisap orang lain. Hisap siapa? Suami. Bang, awak dah jalankan tugas betul-betul tak? Duduk hisap suami. Kalau isteri datang jumpa, duduk muhasabah suami. Ustazah, suami saya macam ni, suami saya macam ni, gini. Jarang yang jumpa, ustazah saya ni macam ni, ustazah saya banyak kelemahan, saya banyak kekurangan ni. Biasanya orang akan jumpa orang yang rasa masalah tu dia tak rasa daripada dia rasa masalah daripada orang lain. Ustazah, saya nak tanya masalah mak mertua saya, masalah mak saya, masalah adik-beradik saya. Jarang orang datang nak muhasabah diri. Subhanallah. Sebab itu bila kita sebut masuk syurga tanpa dihisab, memang itu nampak mustahil, tapi tak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara doa yang perlu kita istiqamah di bulan Ramadan, memang Nabi sebut antara doa yang tidak ditolak, doa mustajab, orang yang berpuasa daripada setiap saat dia berpuasa tu mustajab. Waktu berbuka mustajab, waktu sahur mustajab, setiap kali lepas solat fardu mustajab.
terkumpul doa-doa yang mustajab. InsyaAllah mulai daripada saat ini, bila kita dengar tajuk ini, kita jangan tinggalkan doa. Ya Allah, pilihlah kami masuk syurga tanpa dihisap. Allahu Akbar. Golongan pertama yang akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takkan mampu, wallah alam, bagaimana keadaan di padang mahsyar. Kita tahu keadaan padang mahsyar macam mana. Ustaz Ahmad Dusuki mengajar di sini hampir setiap sebulan sekali ke? Sebulan sekali. Kita dah dengar banyak kuliah daripada para guru kita, yang mana saat di padang mahsyar itu, saat azab padang mahsyar sangat perit, sangat dahsyat. Ada yang peluh sampai ke buku lali, ada yang peluhnya sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada sampai bahu, ada sampai halkum, ada yang berenang-renang dalam peluh sendiri, dalam keadaan dahaga tanpa berpakaian. Dan antara golongan yang diberi pakaian daripada syurga di padang mahsyar kelak, satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang meninggalkan pakaian yang bermegah-megah di dunia kerana cari redha Allah, dia akan dipakaikan pakaian syurga di hari tidak ada pakaian, iaitu di padang mahsyar. Kita tengoklah nanti hari raya Aidilfitri. Kita mungkin ada kemampuan duit yang banyak, kita boleh beli baju 300, 400, mungkin 200. Tetapi kerana kita memilih beli pakai menutut syariat, mengikut syariat, kemudian walaupun mampu beli yang mahal, tak apa, duit yang lebih itu disedekahkan. Memang pilih ninggalkan pakaian yang boleh menimbulkan riya, takabur, semua itu kerana Allah. Ini antara golongan yang akan diberikan pakaian daripada syurga di padang mahsyar, yang ketika itu pakaian hanya daripada Allah. Allahu Akbar. Sebab apa saya sebut perkara ni? Sebab apa? Kita para wanita terutamanya sangat terpesona dengan pakaian, apa yang menyelimuti apa yang kita pakai. Semualah, daripada tudung sampai ke bawah kasut, handbag, semua. Masya Allah. Kita cakap kita kerja kot, reward diri sendiri, betul kan? Tapi orang yang nak reward diri sendiri, yang terbaik dia reward di akhirat. Sebab itu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, anak dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada satu ketika Rasul bawa balik banyak harta rampasan perang. Kemudian Sayyidatina Fatimah belek-belek nampak satu kalung. Fatimah masa ni masih remaja, maksudnya belum lagi nikah. Lalu Fatimah pegang-pegang, Rasulullah nampak sepertinya Fatimah memang berkehendakkan. Budak perempuan rasa nak pakai rantai. Kemudian Rasulullah kata, wahai Fatimah, sekiranya kamu mahu, ambillah. Fatimah sangat girang sekali, nak ambil, baru cuba nak dipakai. Kemudian Rasulullah sebut, wahai Fatimah, sekiranya kamu mengambil bahagian dunia, maka hilanglah sedikit bahagian akhiratmu. Tapi sekiranya kamu melepaskan bahagian dunia ini, maka Allah akan simpan untuk di akhirat. Allahu Akbar, subhanallah. Kita kalau nak banding pakaian kita pada hari ini, termasuklah saya, dengan pakaian para isteri Nabi, dengan pakaian anak-anak Nabi, orang-orang soleh, subhanallah, sangat jauh berbeza. Itu pemulut kita masih lagi merungut, bang tak ada tudung lah nak pakai, bang baju tak tahu nak pakai yang mana lah yang sama, sebab terlampau banyak, betul kan? Semua itu yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab, betul kan? Kita kata duit kita sendiri ikut. Ramai orang tak sedar bila kata ini hasil usaha saya, ini duit saya boleh beli apa saja. Sampai dia menafikan hak Allah yang Malik, Allah yang memiliki semuanya, dan kita perlu mempergunakan apa pemberian Allah mengikut redha Allah, kehendak Allah dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kalau kita pernah baca kisah bagaimana air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, menitis ketika itu, Rasul tanya, wahai Fatimah, kamu ada tak pakaian yang baik untuk kamu pakaikan pada hari istimewa ini, iaitu hari pernikahan Fatimah dengan Sayyidina Ali. Fatimah menjawab, wahai ayahandaku, inilah satu-satunya pakaian yang paling baik yang aku ada, yang mana pada baju itu ada tampalan, puluh-puluh tampalan. Kita kalau baju koyak buat kain buruk lap, betul kan? Tapi subhanallah, ini anak siapa ni? Ini anak Perdana Menteri. Maksudnya masa tu pemerintah negara Islam yang pertama Madinah. Dan bukan perintah Madinah saja, seluruh negara-negara Islam. Ini anak siapa? Anak yang Allah boleh beri apa saja kalau Rasulullah minta. Masya Allah.
Kemudian Rasulullah pun tengok, Rasulullah pun keluarkan belanja, Rasulullah pun beli. Sebab pakaian itu terlalu banyak tampungnya, banyak koyaknya, dah bertampal banyak. Kemudian Rasulullah memberikan satu persalinan yang cantik, yang baik, yang baru. Allah uji Sayyidatina Fatimah. Datanglah seorang pengemis memberi salam, "Wahai Fatimah, berikanlah aku satu helai pakaian, kerana pakaian aku telah pun teruk, mendedahkan aurat dan sebagainya." Ketika itu Fatimah, dia nak tukarkan baju, dia nak bagi pakaian dia pakai, dan dia nak pakai pakaian baru yang ayahnya bagi untuk hari pernikahan dia. Kemudian tiba-tiba terlintas di hati Fatimah tentang satu firman Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan dikira membuat kebajikan yang sebenar-benarnya selagi mana kamu tidak memberi di jalan Allah apa yang kamu sayang. Lalu Fatimah bila teringat, Fatimah terus beri apa yang Rasulullah bagi, apa yang ayah dia bagi, pakaian yang baru, dan dia tetap memakai pakaian yang buruk. Lalu kisah ini berakhir bagaimana malaikat Jibril membawakan pakaian baru daripada syurga buat Fatimah alaihi salam. Fatimah radhiyallahu anha, masya-Allah, Allahu akbar. Dan Fatimah ketika memberikan tak ada pun harapan, tak apa nanti malaikat Jibril bawa lah tu. Tak ada terfikir begitu, tak ada terlintas. Memang benar-benar memikirkan ganjaran, sebab itu dilatih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya kita kan, ibu-ibu sekalian, para jemaah sekalian. Kalaulah kita tiba-tiba ada orang depan pintu datang, "Assalamualaikum puan, assalamualaikum haja. Ada tak pakaian yang boleh saya pakai atau tudung-tudung?" Kita pun bukalah almari. Agak-agak kita akan pilih baju yang mana? Baju yang kita suka ke yang kita tak suka? Sudah tentu kita akan pilih baju yang kita rasa, baju ni dah tak nak pakai ni, baju ni dah lama ni. Betul ke tidak? Lepas tu adalah baju ni dah tak muat dah, sebab kita dah lebar dah, tapi kita sayang, ikut kurus lah tahun depan. Itu pun belum tentu lagi yang kita tak boleh pakai, tapi sebab kita sayang, tu pun kita takkan bagi. Contoh telekong kain semayang, kita tahu kalau dia pakai, kita dapat pahala setiap kali dia solat. Ada tak kain telekong lebih? Kita akan pilih mana? Kalau ada yang Siti Khadijah dengan Siti Fatimah, contohlah kan. Ada nama yang berjenama, ada yang tak berjenama. Agak-agak nak bagi yang mana? Oh, takkan nak bagi Siti Khadijah tu kan? Mestilah bagi yang ni yang tak guna, ambillah elok, tapi yang kita dah tak nak pakai, sebab ada yang lebih baik. Nak kata bukan senang nak memberi apa yang kita sayang, sangat susah. Hanya orang-orang yang orang yang beriman, orang yang yakin dengan janji Allah, yang yakin dengan ganjaran yang Allah beri. Dia mampu bila buka almari tu, ya ni aku sayang lagi ni selalu pakai ni, tapi ya Allah aku beri kerana-Mu ya Allah. Kuat tak tu nak bagi? Kita bagi mungkin sebulan teringat, bang baju tu kenapalah saya bagi yang tu. Ya Allah, sebulan mungkin teringat yang kita suka, kenapalah duk bagi yang tu. Saya tak dapat jumpa dah baju yang macam tu, yang sedap macam tu bang. Saya cuba cari pun tak ada dah bang. Tapi kalau kita nak menilai pemberian yang membuatkan kita teringat-ingat, membuatkan kita rasa ralat, itulah pemberian yang sedang menaikkan darjat kita di sisi Allah. Sebab itu bagi RM1 tak rasa apa-apa. Sebab RM1 tak ada nilai bagi kita. Hilang RM1 cari tak? Tak cari. Kebising juga. Mana RM1 mak? Ada nampak tak RM1 mak? Tak ada. Kalau RM50 cari tak? Cari daripada pagi sampai petang. Siapa jumpa RM50 mak, upah RM5. Anak pun senyap tak nak cari. Sebab apa? RM50 nilai bagi kita tinggi. Sebab itu bila kita memberi di jalan Allah satu jumlah yang tinggi, dia akan bagi kesan pada hati. Ya Allah sayangnya, nampalah bagi RM50 tadi. Sebenarnya nak bagi RM1. Tapi nampak orang tengok tu kan nak jaga standard. Ada RM1, ada RM50. Masa nak masuk tu kan. Jadi, tak ada pula RM5, tak ada pula RM10. Kalau boleh minta tukar kan, ada balance tak dik? Kan. Sebab itu Masya Allah, ikhlas itu bukan nilai yang kita kata yang penting bagi, yang penting ikhlas walaupun RM1. Adakah nilai ikhlas kita nilai yang paling rendah bila kita nak beri kepada Allah? Adakah nilai ikhlas kita bila bagi apa yang kita tak suka? Adakah namanya itu ikhlas? Masya Allah. Ikhlas ni sampai tahap hati kita diuji, kita akan rasa ralat, kita sampai fikir, akhirnya hilang cinta kita kepada RM50 sebab Allah gandakan rezeki kita berkali ganda.
Orang yang tak pernah bagi nilai, dia kekal RM5, dia kekal RM1, dia takkan rasa macam mana nikmat bagi RM10. Dah bagi RM10, lama-lama hilang cinta dia pada RM10. Tak heran dah dia RM10. Lama-lama naik dia RM20. Apa yang berlaku? Allah menarik rasa cinta dia kepada nilai duit tu. Tapi damai yang sama, Allah akan jaga rezeki dia barakah. Kedua, Allah akan melipat gandakan. Kita tahu itu. Firman Allah, hadis Nabi banyak. Baiklah, kita balik semula kepada tajuk kita ni, pasal masuk syurga tanpa dihisap. Sebab saya tahu masa ni suami saya dah bagi peringatan tadi dalam kereta. Dia kata lepas tu, sebab dia tengok saya selalu lebih masa ceramah. Ya, sebab lepas tu ada Dr. Izhar. Dia kata tolong Syaf jaga masa 10 minit sebelum buat kulasah. Hari ni semua bawa nama orang anak semua. Buat kesimpulan, sebab jangan ganggu masa orang lain. Kalau kita seorang tu yang kadang terlebih tu kan. Jadi insya-Allah ada 30 minit lagi. Kita akan bacakan hadis Nabi yang berkenaan dengan masuk syurga tanpa dihisap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca matan ni memang agak panjang, tapi ambil barakah membaca hadis Nabi. Baca hadis Nabi pun dapat pahala, dengar hadis Nabi pun dapat pahala. Sebab ramai kita baca Quran tapi tak baca hadis Nabi. Biasa hadis Nabi orang baca terjemahan saja. Kita pun kalau nampak hadis Nabi kita tak baca matan, kita terus baca terjemahan, betul tak? Jadi sekali-sekala kalau ada kitab hadis di rumah, wajib ada kitab hadis. Hadis 40 ke, hadis yang ringan ke, kalau tak ada kena cari. Sebelum mati, kok mati hari ni, lepas habis program terus cari. Sebab takut tak ada bukti kita ni cinta Nabi sampai dalam rumah kita tak ada satu kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi sebut taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, ma ittamassaktum bihima, selagi mana kamu berpegang dengan keduanya, lan tadillu abada, kamu takkan sesat selama-lamanya. Hidup di dunia tak sesat, bila nak mati tak sesat, dapat husnul khatimah, dalam kubur tak sesat, roh tu tak sesat. Roh akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, akan duduk di langit bersama dengan orang-orang soleh. Tapi kalau roh yang sesat, dia di awangan saja di bumi, dia tak lepas ke langit. Bila di padang mahsyar tak sesat, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kalau kamu pegang kepada dua ni, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Akhirnya jumpa syurga Allah. Apa dia? Kitabullah wa sunnati, kitab Allah, Al-Quran dan juga sunnahku. Ramai orang memang ada Al-Quran di rumah, tapi ramai juga yang tak ada kitab hadis di rumah ni. Baca tak baca, nombor 2, beli dulu. Lepas tu seminggu sekali baca hadis, suami dengar, anak-anak dengar, buat majlis ilmu, buat taman syurga di rumah. Kita duk cari taman syurga di luar rumah, kita boleh bina taman syurga di dalam rumah kita. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Uridat alayya al-umamu fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhaitu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani wan nabiyya laysa ma'ahu ahadun. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى عليه السلام وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقالهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام أكاشة بن محصان فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم
faqala sabaqaka biha Ukashah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca firman Allah, baca Al-Quran, kita sudahkan dengan apa? Sadaqallahul azim. Bila baca hadis Nabi, kita disarankan disudahkan dengan Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim, benarlah kata-kata Allah yang maha mulia. Sadaqa Rasulullah, benarlah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Maksudnya, suatu hari diperlihatkan kepadaku keadaan umat-umat di akhirat. Aku melihat seorang Nabi yang ditemani beberapa orang di bawah 10. Nabi kata, Nabi Muhammad bersabda, aku diberi gambaran keadaan hari akhirat, hari kiamat di padang mahsyar. Dan aku melihat ada seorang Nabi, pengikutnya hanya beberapa orang saja, kurang daripada 10, sikit sangat. Aku juga melihat seorang Nabi bersama 2 orang. Ada pula Nabi pengikutnya 2 orang je. Dan seorang Nabi yang tidak bersama sesiapa pun. Ada Nabi berdiri seorang, tak ada pengikut seorang pun. Ketika aku melihat kumpulan manusia yang banyak, aku mengira bahawa itu adalah umatku. Kemudian Nabi Muhammad nampak ada sekelompok manusia yang ramai. Nabi kata, aku menyangkakan itu adalah umatku. Namun dikatakan kepadaku, ini adalah Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya, bukan umat Nabimu, wahai Muhammad. Akan tetapi lihatlah lagi ke ufuk. Maksudnya malaikat tersebut suruh Nabi tengok pada ruang yang lain. Aku pun melihat sekelompok hitam yang besar, lalu dikatakan kepadaku, Nabi nampak ramai penuh sekelompok hitam yang besar. Kemudian malaikat tersebut pandanglah ke arah lain, tiba-tiba di sana ada kelompok hitam yang besar. Kemudian dikatakan kepadaku, itulah umatmu, dan bersama mereka termasuk 70,000 orang yang dapat masuk syurga tanpa dihisab, tanpa diazab. Allahu Akbar. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Wahhab, ya Mujib, ya Allah. Pilihlah kami semua, ya Allah, ibu bapa kami, sahabat-sahabat kami, saudara mara kami, ya Allah. Pilihlah kami, ya Allah, ahli keluarga kami dan semuanya, ya Allah, memasuki syurga-Mu tanpa dihisab dan tanpa diazab, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, Allahu Akbar. Nabi diperlihatkan, kemudian Nabi diberitahu termasuk di kalangan mereka itu 70,000 orang yang dapat masuk syurga tanpa dihisab, tanpa diazab. Setelah mengatakan hal tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk kembali ke kediamannya. Keadaan ni, cerita ni, peristiwa ini Nabi menyampaikan hadis ni di hadapan para sahabat. Nabi cerita depan himpunan para sahabat, aku dipertunjukkan, aku diperlihatkan sekian-sekian. Lepas Nabi sebut tu, Nabi terus berhenti. Ada di kalangan umatku 70,000 akan masuk syurga tanpa dihisab, tanpa diazab. Lepas tu Nabi terus stop, Nabi masuk dalam rumah. Kemudian para sahabat yang hadir dalam majlis tersebut mulai ramai memperdebatkan siapakah yang dimasukkan Nabi SAW yang dapat masuk syurga tanpa dihisab dan tanpa diazab terlebih dahulu. Nabi dah masuk rumah, sahabat-sahabat ni bincang, siapakah mereka ni yang layak masuk syurga tanpa dihisab, sebab Nabi tak menyudahkan. Kemudian sebahagian sahabat berkata, mungkin mereka adalah orang yang bergaul dengan Rasulullah, mungkin orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Sebahagian mereka adalah orang, sebahagian lagi berkata, mungkin mereka adalah orang yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apa pun. Bayangkan para sahabat ni, para jemaah sekalian, nak bagi tahu sifat dan akhlak para sahabat. Dia orang tak perasan diri dia orang. Dia orang tak adalah bila dengar Nabi sebut macam tu, dia orang pun kata insya-Allah kita lah tu, jangan bimbang. Macam kita kan bila dengar penceramah ke ustaz ke guru ke sebut insya-Allah kita ni syurga Allah, kita bayang kita dalam syurga, kita bayang dalam neraka tu orang lain. Tapi para sahabat bila cerita tentang syurga, mereka tak bayang diri mereka di syurga. Bila cerita pasal neraka, mereka membayangkan mereka diazab di dalam neraka. Sehingga menyebabkan
para sahabat bila dengar pasal syurga dan neraka, kebanyakan yang bila mereka dengar, mereka akan pengsan. Sebab ketakutan bila cerita pasal neraka. Kita kan kalau cerita pasal neraka, relax ya, betul tak? Tak adalah menangis tak sesak, berguling-guling ke kan. Takut ketakutan. Bahkan ketakutan itu sangat sekejap. Di majlis ilmu saja. Mungkin sebaik keluar saja, tiba-tiba ada orang jual biskut raya, dah lupa dah tadi pasal neraka tu. Walaupun contoh Ustaz Ahmad Dusuki nanti cerita pasal mati, azab kubur dan sebagainya, hisab, betul kan? Masa tu kita akan rasa, ya Allah takutnya, ya Allah insafnya, keluar ada baju raya. Contohlah kan. Tapi itu normal, bukan tak normal. Sebab sahabat Nabi pun melalui keadaan tersebut. Sampai sahabat Nabi antaranya Bilal pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku telah melakukan kezaliman ya Rasulullah. Celakalah aku ya Rasulullah bila jumpa Rasulullah. Rasul kata, kenapa kamu kata begitu? Kemudian Bilal kata, ya Rasulullah, ketika aku berada di majlis bersamaku, seolah-olahnya syurga itu di hadapanku, neraka itu di hadapanku. Tapi sebaik aku pulang ke rumah, aku bersama dengan ahli keluargaku, aku lupa tentang syurga, lupa tentang neraka. Memang normal. Lalu Rasul jawab apa? Tenang, wahai sahabatku, tenang. Saatan-saatan Nabi kata, sesaat-sesaat. Kita ada saatnya kita ingat, ada saatnya kita lupa. Itu normal. Jangan kita terlalu menghukum diri kita. Subhanallah. Rasa lega sekejap kan? Tapi nak sebut pasal akhlak Nabi, para sahabat Nabi, bila Nabi cerita pasal syurga, dia tak ada macam kita. Kita kan bayangkan kita syurga, alhamdulillah, insya-Allah. Bila dengar ceramah, orang perempuan katanya mudah masuk syurga dengan 4 perkara. Kita pun bila ustaz tu sebut 1, 2, 3, cukup 4. InsyaAllah syurga lah. Kita begitu mudah, kita bimbang itu tipu daya syaitan, tipu daya hawa nafsu kita. Sampai kita sangat ringan dan bermudah-mudah dalam buat dosa, dan sangat ringan bermudah-mudah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat kata siapa? Mereka tak kata mereka. Mereka kata mungkin orang yang lahir Islam, mati Islam, dan mereka tak pernah sekutukan Allah. Mereka sebut bukan golongan mereka. Sebab apa? Para sahabat Nabi dapat Islam umur berapa? Kebanyakannya dapat Islam dah tua. Kebanyakan dapat Islam umur 30, 40, 50, 60. Sahabat-sahabat Nabi kebanyakannya lebih tua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat kata tentang kita, mungkin orang selepas kita lahir-lahir Islam, mati Islam, mungkin mereka kok masuk syurga tanpa dihisap. Kita kan memang lahir Islam, mereka separuh umur mereka bukan Islam. Subhanallah. Kemudian mereka saling berdebat. Mereka berdebat lagi, bincang lagi ni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan Rasulullah bertanya, apakah yang sedang kalian perdebatkan? Lalu mereka memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun bersabda, ini ciri-ciri yang akan disebutkan ni golongan yang masuk syurga tanpa dihisap. Nabi sebut pertama, mereka adalah orang yang tidak membaca jampi-jampi untuk menyembuhkan penyakit. Orang yang tak membaca jampi-jampi, maksudnya orang yang berubat, orang yang tidak berubat dengan cara yang salah, cara yang syirik. Hari ni banyak tak orang berubat cara syirik? Banyak. Sebenarnya keadaan begini dia berlaku macam mana? Apabila dah tak ada jalan keluar. Doktor kata dah tak ada harapan dah, minta maaf, kalau kita teruskan juga rawatan ni, kita teruskan juga prosedur ni, tak ada apa yang berubah. Lepas tu bila saat itu orang kata pergi jumpa, kalau jumpa orang tu sakit apa pun semua settle. Subhanallah. Agak-agak kalau kita lah dihadapkan situasi begini, kita pula ada anak kecil, ada tanggungan lagi, doktor kata begini, tiba-tiba ada tawaran datang, bagi tahu, alhamdulillah, siap testimoni, jumpa pula orang tu, ya saya dulu sakit teruk gini-gini, contohlah kanser stage 4 ke apa, pergi jumpa sekian-sekian, masuk dalam kapur sekian-sekian, alhamdulillah sekarang saya sihat, sembuh. Dan sebab testimoni dia seorang, Allah uji tu ribu-ribu orang yang mungkin ikut, betul tak?
Dan mungkin kita yang sembahyang jaga, solat jaga, aurat jaga, tak mustahil ketika itu kalau kita rasa, ya Allah, aku buat ni ya Allah sebab aku nak teruskan, nak sembuh ya Allah, aku ibu, aku ada anak ramai. Tak mustahil saat itu kita pergi jumpa. Walaupun kita rasa ragu-ragu, dia minta itu, minta ini, benda pelik-pelik contoh kan. Masya Allah. Sebab apa? Kalau mengikut ulama, maksud orang alim dalam bab penyembuhan, dikatakan kanser juga datang daripada gangguan-gangguan jin, syaitan dan sebagainya. Dan dia juga boleh menghilangkannya. Contohnya, untuk menimbulkan apa? Menyesatkan manusia yang ketika itu tak ada dah tali pergantungan lain. Soalannya itulah talian hayat yang terakhir. Masya Allah. Sebab itu bila kita sebut tadi, kita baca jampi-jampi, kita rasa kita takkan terlibat. Tapi kalau kita nak tahu, memang ramai di kalangan kita, orang muda kita terlibat dengan bacaan-bacaan jampi-jampi ni. Saya pernah, dulu kan saya kerja perundikan rumah tangga, kes-kes sihir ni memang banyak handle. Datang suami yang disihir, isteri yang disihir. Sebab itu kita belajar juga macam mana nak dinding diri daripada sebab pesakit-pesakit kita, kalau kita banyak disihir. Kemudian bila saya jumpa anak muda, remaja, dia kata, Ustazah, senang je nak sihir orang hari ni, Google internet je nak baca apa. Contoh, sama-sama pelajar universiti, dia dengki sama-sama ni, dia benci dekat orang tu, benci orang ni, tak perlu jumpa dukun hari ni, tak perlu pergi pengerah, tak perlu baca apa. Sebab apa? Google je nak baca apa, nak seru apa, nak buat apa. Sebab seru apa? Syaitan, jin kafir dan sebagainya. Nak kata hari ini lagi mudah, lagi ramai orang buat benda ni, nak jalan mudah untuk senang dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, Nabi sebut tidak mengubat dengan menggunakan besi panas. Ini ada pendetailan, saya mohon maaf saya tak mampu untuk detailkan. Tidak mengubat dengan menggunakan besi panas. Dikatakan pada zaman tersebut, antara kaedah untuk cepat, contoh kita sekarang bius supaya tak ni, tapi supaya cepat proses penyembuhan tu, ataupun adalah kaedah menggunakan besi panas. Kemudian seterusnya Nabi sebut tidak mengadu nasib dengan burung, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Sebenarnya nak disebutkan ciri yang paling utama orang yang masuk syurga tanpa dihisab ialah orang yang bertawakal kepada Allah. Al-mutawakkilun, golongan yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggantungkan harapan permintaan dirinya dengan makhluk, tapi semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sambung dulu sebelum kita kupas tentang tawakal. Uqasyah bin Mihsan, seorang sahabat Nabi, nama dia Uqasyah. Sebab itu nama Uqasyah ni nampak macam nama glamour kan, nama moden. Ada orang bagi nama anak Uqasyah, ada bagi nama cucu Uqasyah. Mudah-mudahan siapa bagi nama Uqasyah ni dapatlah ciri-ciri, dapatlah akhlak sebagaimana sahabat Nabi yang nama Uqasyah. Uqasyah ni ada banyak kisah bersama dengan Rasulullah, yang mana dia seorang yang sangat bijak ambil peluang, bukan ambil kesempatan. Tubik kesempatan, tubik ganung. Saya orang ganung ya. Ambil peluang. Uqasyah bila dia dengar Rasulullah kata begitu, kemudian Uqasyah terus bangun, tak fikir apa-apa dah, bangun di kalangan sahabat. Uqasyah pun berdiri dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, doakanlah aku agar termasuk di dalam golongan tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu salah satu di antaranya. Allahu akbar, subhanallah. Kemudian ada seorang sahabat lagi yang berdiri dan mengucapkan hal yang sama. Wahai Nabi, doakan agar aku juga termasuk dalam kelompok tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Uqasyah telah mendahuluimu. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uqasyah ni bila dengar, dia terus bangun. Dia terus minta, ya Rasulullah, doakanlah aku di kalangan mereka. Lalu Rasul kata, Uqasyah, kamu di kalangan mereka, masuk syurga tanpa dihisab, tanpa diazab. Kemudian sahabat lain pun nampak, seorang-seorang bangun. Dan nampak Uqasyah dapat tu jaminan Nabi tu, masing-masing barulah bangun nak minta. Tapi Rasul kata, Rasul tak layan. Rasul kata, Uqasyah telah mendahuluimu. Antara pengajaran yang kita boleh dapat, kalau kita nampak sesuatu kebaikan, jangan mendahulukan orang lain. Kita nampak ada orang susah, kita pun kata tak apa, nanti adalah orang tolong. Tak, kita nombor satu pergi.
Walaupun kita nampak tepi jalan, bang tolong U-turn balik, saya nampak macam ada seorang perempuan dengan anak-anak kecil tepi jalan tadi. Ataupun kita mengharapkan tak apalah, biarlah orang lain, kita pun nak U-turn pun jauh. Contoh ya, saya bagi tahu contoh. Sedangkan Allah letak depan mata kita suatu kebaikan yang mana nak disebutkan hadis Nabi SAW yang sahih Nabi sebut. Sesungguhnya menunaikan hajat ataupun keperluan orang yang memerlukan itu lebih Allah cinta daripada iktikaf 1 tahun. Iktikaf di masjid selama 1 tahun lebih Allah cintai. Bukan iktikaf di masjid tu, membantu orang yang susah, orang yang memerlukan, orang yang berhajat, Nabi sebut lebih Allah cintai amalan tersebut daripada iktikaf selama 1 tahun. Dan Nabi menyambung, iktikaf selama 1 hari ganjarannya adalah akan dibina 1 parit, 3 parit, minta maaf, 3 parit antara dia dengan neraka. Dan setiap 1 parit itu jarak dia antara timur dan barat. Maksudnya besar ni, bukan parit dekat taman kita, bukan dekat kawasan kita, parit kecil, longkang kecil, tak, besar. Bayangkan kalaulah kita setiap hari kita ada tolong seorang, menunaikan hajat orang yang memerlukan, lebih Allah cintai, ganjaran yang lebih besar daripada iktikaf selama 1 tahun. Masya Allah. Dan Nabi ceritakan kalau 1 hari itu ganjarannya, bayangkan kalau kita buat perkara tersebut, betapa besarnya jarak kita dengan neraka Allah. Dan kita tahu neraka Allah Subhanahu Wa Taala boleh dihidu, boleh terasa bahangnya, boleh terasa, boleh bau busuknya, boleh rasa panasnya sejauh 500 tahun perjalanan. Sangat dahsyat. Dan begitu juga syurga Allah boleh dihidu wanginya, rasa kedinginannya sejauh 500 tahun perjalanan. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Dan kedalaman neraka Allah Subhanahu Wa Taala, satu ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat mendengar satu batu yang jatuh, mendengar satu benda yang jatuh kuat, degung, macam itulah orang Ganu degung bunyi. Rasul bertanya, wahai para sahabat, tahukah kamu bunyi apakah itu? Sahabat kata, tidak, kami tidak tahu. Allah wa rasuluhu alam, engkaulah yang maha mengetahui, Allah dan para nabi lah yang tahu. Rasul kata, itu adalah satu batu besar yang dilepaskan ke dalam neraka 70 tahun yang lalu. Batu yang besar. Kalau langit ni, kalau jatuh ni sekejap je, tapi nak bagi tahu memakan masa 70 tahun untuk satu batu besar nak jatuh kepada apa? Dasar neraka. Dan neraka ini dipertontonkan, diperlihatkan kepada seluruh manusia. Syurga tak nampak lagi, belakang sana. Dan diperlihatkan pada manusia, manusia seorang-seorang jatuh ketika meniti titian sirat. Sebab itu kita sangat memerlukan, kita sangat mengharapkan masuk syurga tanpa dihisap. Meniti titian sirat selaju kilat, tak perlu dihisap, terus dipanggil masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan siapakah golongan yang disebut oleh Nabi ini? Kesimpulan daripada beberapa yang Nabi sebut tadi itu, Nabi sebut apa? Golongan yang bertawakal. Masya Allah. Tawakal ini benda antara kemuncak iman ataupun kemuncak keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, anak kita ambil SPM, contoh ya. Anak kita dah belajar sungguh-sungguh. Lepas tu kita dah hantar dah dia tuition yang terbaik. Lepas tu kita pun dah sepanjang dia ambil SPM tu, setiap hari ambil kertas peksa tu kan. Setiap kali duduk exam tu, ramai ibu-ibu sekarang buat apa? Puasa dia gitu. Ustazah, setiap kali subjek anak saya akan puasa dan saya akan ambil cuti. Saya jumpa ramai ibu-ibu buat macam ni. Dia kerja, dia ambil cuti. Sebab apa? Sepanjang hari tu saya akan baca Yasin tanpa henti. Saya akan zikir nak bantu anak saya dalam dawam periksa. Air tawar tak payah cakap lah. Air mani pun tak payah cakap. Air tawar ustaz tu, ustaz ni, usaha ni. Kemudian dah habis exam, lepas tu si ibu yang solehah ni pun cakap, tak pernah, dah usaha semua, kita tawakal kepada Allah. Betul tak? Ayat tawakal tu mudah. Tak apa, kita tawakal kepada Allah. Subhanallah, si ibu si anak ni rasa yakin. Sebab apa? Hari tu pun masa kita panggil teraya pun dapat cemerlang contohnya. Tiba-tiba keluar keputusan periksa, contohlah dapat separuh je A, dijangka, cikgu jangka dia dapat straight A. Na'udzubillah, contohnya lah diuji dapat straight B.
Ketika itulah sebenarnya tawakal akan diuji. Bukan masa sebut kita tawakal serah pada Allah. Sekiranya ibu ini, anak jadi apa yang kamu tak suka itu baik bagi kamu, boleh jadi Allah ni bukan macam boleh jadi kita. Kok lah, mana tahu tak. Ini jaminan Allah. Kalau kamu betul tawakal kepada Allah, kamu dah berniaga, kamu dah suntik dana macam ni. Lepas tu, ya Allah aku tawakallah kepadamu, ya Allah hasilnya ya Allah. Masya Allah. Akhirnya hasilnya perniagaan tak menguntungkan, bahkan bankrupt. Kalau betul tawakal dia hari itu, betul-betul tawakal dia kuat hari itu, walaupun keputusannya bankrupt saat itu, dia terus teringat, kalaupun sekiranya itu buruk bagi kamu, memang kamu sedang susah, tapi yakin inilah yang terbaik, inilah yang lebih baik di sisi Allah. Allah nak beri sesuatu yang lebih baik selepas ini. Dan Allah sebut di hujung ayat itu, wallahu ya'lamu, Allah lah yang paling tahu, wa antum la ta'lamu, dan kamu tidak tahu apa-apa. Kita 5 minit lepas ni pun tak tahu apa berlaku. Allah dah tahu sampai kita mati apa yang berlaku. Sebab itu orang yang tawakal kepada Allah, hatinya tenang, tak rasa gelisah, tak susah hati. Apapun ujian datang, sebab Allah dah takdirkan bagaimana orang yang bertawakal dia akan dapat pertolongan Allah dengan sangat sempurna. Kita tinggal dalam 3 minit lagi pukul 10. Saya nak cerita kisah Saidina Umar. Ringkas je ceritanya. Sebab ramai orang salah faham pasal tawakal. Dia tengok ada sekumpulan lelaki duduk di masjid. Kemudian Saidina Umar tanya, kamu datang daripada mana? Dia kata, kami datang daripada kelompok yang jauh sekian-sekian. Kami musafir. Wahai Khalifah Saidina Umar. Lepas tu Saidina Umar tanya, bagaimana kamu nak teruskan kehidupan di sini? Maksudnya duduk di masjid ni, kamu nak makan apa semua? Lalu mereka pun menjawab, kami golongan al-mutawakkilun. Wahai Umar, kami golongan yang bertawakal kepada Allah. Kami tawakal je pasal makan minum kami ni, serah pada Allah. Saidina Umar pun terus menghalau mereka. Saidina Umar kata, tawakal bukan begini, kamu baliklah ke rumah kamu dan berusahalah. Tawakal itu setelah kamu berusaha. Faham ke tidak? Subhanallah. Itu sikit. Kalau nak cerita pasal bab tawakal, banyak kisah-kisah para sahabat, para wali Allah, bagaimana sikap mereka bertawakal. Silap faham masyarakat kita, contoh, usaha kurang, tawakal lebih. Itu bukan sifat orang yang bertawakal. Contohlah kan, anak sakit, suami ni kuat tawakal ni, tak apa, insyaAllah tawakal pada Allah. Kita baca, ambil air, abang baca ni, jampi-jampi, bukan jampi, baca ayat Al-Quran lah. Okey, bagi minum, insya-Allah tawakal. Kalau Allah nak sembuhkan, sembuh. Yakin ni suami. Isteri ni kata, bang, anak kita dah panas sangat ni, saya dah ukur dah 40 ni bang, kita kena bawa pergi klinik, kena jumpa doktor. Kamu yakin doktor ke yakin Allah? Contoh, kalau suami ni tak faham, kamu yakin dengan siapa? Isteri pun dah sebut salah. Ya Allah. Jadi kita guna ni ayat Al-Quran ni, Allah yang maha menyembuhkan, bukan doktor. Jangan yakin doktor pula, syirik nanti. Suami berbahas. Contoh ya, sebab kes saya ada beberapa kes macam ni. Isteri tak boleh maafkan suami. Suami tak boleh, sebab apa? Salah faham masyarakat kita tentang konsep tawakal. Kemudian contoh, akhirnya anak ni meninggal dunia. Faham tak? Anak ni meninggal dunia. Apa yang akan berlaku? Isteri ni akan menyalahkan suami sampai bila-bila. Betul kan? Tapi cuba bayangkan situasi yang berlaku. Suami isteri ni berusaha sedaya upaya. Lepas pergi klinik ni, doktor ni kata pergi ke hospital. Sampai hospital, doktor ni kata buat prosedur ambil darah, nak cek apa. Kemudian doktor pula kata sekian-sekian. Dan isteri ni kata, doktor buatlah apa yang termampu mengikut pengetahuan doktor. Kami bertawakal kepada Allah. Ini tawakal yang betul. Setelah berusaha bersungguh-sungguh, akhirnya anak ni tetap meninggal dunia, maka dua-duanya redha. Ya Allah, kami dah usaha sedaya upaya selaku seorang ibu dan ayah, dah buat juga doa, dah buat juga solat hajat dan sebagainya, subhanallah, dah buat usaha sedaya upaya. Akhirnya bila Allah tetapkan juga, akan cepat rasa redha sebab memenuhi syarat tawakal. Sebab tawakal itu mesti dimulai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Tapi hari ini orang kita mudah je sebut tawakal tanpa berusaha. Dia menjadikan umat Islam jadi semakin malas, malah berusaha. Lebih kepada tawakal. Yang penting doa, yang penting amalkan zikir ni. Kalau amalkan istighfar 1000 kali, insya-Allah bisnes berlipat kali ganda.
Tawakal pada Allah. Mudah je nak ikat perkataan tawakal tu. Sedangkan tawakal adalah satu kemuncak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah memutuskan sesuatu yang kita tidak boleh terima, kita tetap boleh bahagia dengan keputusan Allah. Itulah kemuncak tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit perkongsian pada pagi yang barakah, sebab saya kena menghormati, kena habis pukul 10, sekarang 10:01 minit kan. Jadi kena Dr. Izhar dah sampai ke? Dr. Mia kan? Dr. Muhammad Izhar Arif. Sebab tu panggil Dr. Mia kan. Masya-Allah, alhamdulillah. Jadi para jemaah, para muslimin muslimat sekalian, insya-Allah kita boleh tambah satu doa yang kita selalu sebut di bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannah bighairi hisab, bighairi azab. Allahumma ja'alna min ahli jannah bighairi hisab, bighairi azab. Allahumma ja'alna min ahli jannah bighairi hisab, bighairi azab, wa la taj'alna min ahli nar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Mudah-mudahan kita akan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan masuk syurga tanpa dihisab dan juga tanpa diazab. Boleh tak saya nak maksudnya Dr. Arif dah sampai belum? Dr. Izhar Arif dah sampai belum? Belum sampai ke? Saya terlintas sebelum nak tutup. Sebab apa? Saya nak bacakan juga satu hadis yang lain tentang masuk syurga tanpa dihisab. Sebab saya sebut tadi berita gembira tu. Sebelum ni yang saya tahu, jumlah masuk syurga tanpa dihisab 70,000 orang saja, 70,000. Tetapi bila saya jumpa hadis yang lain, dan kerana kejahilan saya lah, maksudnya sebelum ni saya tak jumpa dan saya tak dengar. Tapi hari ini sebab belik kitab ni nak baca tajuk ni, lalu saya jumpa hadis yang lain menceritakan tentang sebenarnya bukan 70,000 orang itu sahaja. Subhanallah. Itu yang saya kata di awal tadi, bergembiralah. Maksudnya ada satu khabar gembira untuk kita. Kalau kita bayangkan 70,000, kita rasa kita memang tak termasuk lah, awal-awal lagi ditolak. Tapi ada hadis Nabi yang lain, Nabi bersabda, umatku telah diperkenankan untuk memasuki syurga sebanyak 70,000 orang tanpa dihisab. Wajah mereka terang bagaikan bulan pada malam purnama. Hati mereka satu kesatuan, tiada pergaduhan. Kemudian aku meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia menambahkan bagi setiap orang daripada mereka dapat membawa masuk 70,000 orang lainnya juga masuk syurga tanpa dihisab. Alhamdulillah, subhanallah. Faham tak maksud adik Nabi tu? 70,000 tadi tu, yang terpilih tadi tu, setiap orang boleh menarik 70,000 lagi. Jadi digandakan 70,000 kali 70,000. Allahu Akbar, subhanallah. Rasulullah kata orang yang golongan ini wajahnya bercahaya. Tiba-tiba je saya nampak bila kita baca hadis ni ramai wajah yang bercahaya. Maksudnya rasa macam tadi tu macam Allah tak layak. Tiba-tiba insya-Allah ada sedikit harapan. Dan kerana ada harapan itulah kita kena kuat berdoa. Kalau tak ada harapan langsung, kita rasa macam tak layak nak berdoa. Ada hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, riwayat Tirmizi, maksudnya hadis yang sahih. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan bahawa 70,000 orang dari umatku dapat memasuki syurga tanpa dihisab dan diazab terlebih dahulu. Setiap satu orang membawa 70,000 orang lain dan 3 cedokan penuh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi digandakan 70,000 kali 70,000. Setiap orang yang di awal tu, peringkat awal tu, boleh tarik 70,000 orang lagi untuk masuk syurga tanpa dihisab, tanpa diazab. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Saya mohon maaf salah dan silap. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah, dan segala yang lemah, kekurangan, kesilapan itu hakikatnya daripada diri ini sendiri. Mudah-mudahan kita mendapat Ramadan yang makbulah, yang Allah terima segala amal ibadah kita. Dan pada di hari raya Aidul Fitri nanti, kita benar-benar mendapat tergolong di kalangan orang yang kembali kepada fitrah, iaitu Aidul Fitri. Orang yang kembali kepada fitrah, tidak ada dosa, yang kembali kepada akhlak-akhlak yang baik sebagaimana akhlak kanak-kanak. Itu kan fitrah. Tak ada kedengkian, tak ada marah, mudah memaafkan.
Semoga itulah yang kita dapat hasil daripada tarbiyah Ramadan tahun 1440 ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.